Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Berita menggempakan sahabat-sahabat semua. Ini adalah kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara, Polis Diraja Malaysia. Jadi apa sebenarnya yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara ini, yang mana beliau menyatakan akan memantau rapi ajaran sesat dan juga penganut ajaran tersebut. Jadi ini antara berita yang sangat mengejutkan kita dan juga kenyataan yang terbaik daripada pihak Polis Diraja Malaysia, Ketua Polis Negara. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM pantau rapi penganut dan pengamal ajaran sesat. Ini antara kenyataan gempak daripada KPN, Ketua Polis Negara, sahabat-sahabat semua. Jadi, Polis Diraja Malaysia sedang membuat pemantauan rapi terhadap penganut serta pengamal ajaran sesat di negara ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin Abdul Rashid berkata, pihaknya memandang serius penyebaran ajaran sesat yang boleh mendatangkan ancaman keselamatan dan juga menggugat ketenteraman awam. Katanya, pemantauan rapi sedang dijalankan oleh polis dalam perkara ini bagi memastikan tiada penganut atau pengamal ajaran sesat yang melangkaui garisan keselamatan dalam negara. PDRM juga bekerjasama erat menjalankan siasatan bersepadu dengan pelbagai agensi kerajaan serta Jabatan Agama Islam di setiap negeri bagi membendung kegiatan ajaran sesat dan fahaman terpesong daripada disebarkan dalam kalangan masyarakat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Tambah beliau lagi, sepanjang tahun 2022 dan 2023, sebanyak 51 laporan polis telah direkodkan berhubung aktiviti kumpulan ajaran sesat dan penyelewengan. Sepanjang tempoh itu, katanya, sebanyak 23 tangkapan telah dibuat oleh PDRM dan agensi berkaitan ke atas pemimpin pengikut kumpulan ajaran sesat atau menyeleweng. Katanya daripada jumlah itu, sebanyak 20 tangkapan adalah melibatkan tarekat Habib Shah dan masing-masing satu tangkapan bagi ajaran ilmu akhir zaman, Nur Mutiara Mutmainah dan Suhaini alias Sihak. Buat masa ini, katanya, PDRM sedang memantau rapi 6 kumpulan ajaran sesat yang menarik perhatian keselamatan, iaitu Tarekat Habib Shah, Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, Perjalanan Mimpi yang Terakhir, ini Perjalanan Mimpi yang Terakhir, Mila Abraham dan Ibrahim, Ajaran Suhaini dan Nur Mutiara, dan Ahmad Religion of the Peace and Light. Demi ketenteraman dan keselamatan awam, Polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi di bawah peruntukan Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekiranya, katanya lagi, terdapat penganut atau pengamal ajaran sesat yang dikesan membuat sebarang tindakan atau mengeluarkan kenyataan yang boleh mendatangkan kegusaran awam, suasana tidak harmoni, perpecahan atau permusuhan yang boleh memudaratkan tahap keselamatan, tegasnya lagi. Itu dia, sahabat semua, antara kenyataan mengejut daripada Polis Diraja Malaysia dan Ketua Polis Negara sendiri yang membuat kenyataan seperti itu. Memang mengejutkan dan saya percaya ini adalah satu langkah yang padu, yang terbaik daripada pihak polis supaya membendung perkara-perkara seperti ini kerana kita percaya, kita sebagai rakyat mahukan negara yang tercinta ini sentiasa berada dalam keadaan yang aman, harmoni, saling bertoleransi di antara satu sama lain. Jadi jangan benarkan perkara-perkara seperti ini boleh mengganggu-gugat keamanan negara kita. Sahabat-sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan hari ini, dia ada berbeza sedikit, tetapi perkara ini juga amat mengejutkan kita, yaitu apabila dikatakan seorang pengarah syarikat ditahan kes suapan untuk percepat tuntutan subsidi RM600 juta. Ini antara contoh penyalahgunaan subsidi kerana mahu segera mendapat
memenuhkan poket mereka, mereka sanggup melakukan apa saja. Dan perkara ini sebenarnya melibatkan ya makanan harian ataupun keperluan asas rakyat negara kita, yaitu telur. Kalau saya tidak silap, kita akan lihat kandungan ataupun intipati ya berita ini. Jadi mari kita lihat sahabat semua, kalau kita lihat ya, seorang lelaki yang merupakan pengarah syarikat telah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (ISPRM) kerana dipercayai memberi suapan kira-kira 17,000 kepada pegawai sebuah kementerian bagi mempercepatkan bayaran tuntutan subsidi ayam dan telur berjumlah kira-kira Rm600 juta sejak Mei yang lalu. So ini berkait rapat juga dengan ayam dan telur. Jadi kita tahu walaupun mereka menuntut dengan begitu banyaknya hampir 600 juta begitu banyak ya. Tapi masa itu kita mengalami kekurangan ayam dan telur. Ini antara satu penipuan yang paling besar dan juga menggunakan subsidi itu demi untuk mengaut keuntungan. Jadi sumber memberitahu turut ditahan bersamanya adalah seorang pekerja lelakinya yang berusia lingkungan 30-an. Pengarah syarikat berusia lingkungan 40-an tersebut yang juga merupakan Presiden Persatuan berkaitan peternakan di Subang Jaya telah ditahan kira-kira jam 6.30 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat ISPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Tambah sumber lagi, bagi tempoh 5 bulan sejak Mei yang lalu, bayaran subsidi yang telah dilunaskan berjumlah Rm600 juta melibatkan lebih 300 syarikat penternakan ladang ayam, pedaging, dan ayam penelur di seluruh negara. Susulan penahanan tersebut, Magistrate Ira Zulaikah Rohanuddin membenarkan suspek direman selama 3 hari bermula hari ini hingga 22 Oktober ya, setelah ISPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Bagaimanapun seorang lagi suspek telah dilepaskan dengan jaminan ISPRM. Dalam pada itu, pengarah kanan bahagian siasatan ISPRM Datuk Sri Hisamuddin Hashim yang mengesahkan penahanan kedua suspek tersebut, katanya kes sedang disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan B Akta ISPRM 2009. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ramai yang tertanya-tanya dan menggunakan isu ini sebenarnya. Kita boleh nampak katanya kenapa begitu banyak kes-kes rasuah terbongkar hari ini. Sebenarnya ya bukan kerana perkara itu bertambah, tetapi kerana penguatkuasaan itu yang semakin kuat, yang semakin lancar. Kerana itu hari demi hari kita mendengar pendedahan berkaitan dengan rasuah yang melibatkan penjawat-penjawat awam, ya, peniaga-peniaga dan sebagainya. Kalau sebelum ini kita jarang sekali mendengar kes-kes seperti ini dibongkarkan. Kenapa? Sebab mereka tidak melakukan siasatan secara tegas seperti yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini dan agensi-agensi hari ini. Kerana apa? Kerana ini adalah arahan daripada pimpinan atasan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dengan acap kali menyatakan untuk memerangi gejala rasuah ini. Kerana gejala rasuah inilah yang menyebabkan kerugian ya kepada negara. Contoh seperti yang kes ini dikatakan, beliau meminta tuntutan Rm600 juta. Mungkin perkara itu tidak berlaku. Jadi apabila dibayar ini merugikan duit kerajaan, duit rakyat dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan penguatkuasaan ya yang lebih ekstrim, lebih agresif lagi dilakukan untuk mematahkan segala gejala-gejala rasuah seperti ini yang merugikan wang rakyat, wang negara. Karena wang ini boleh disalurkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Alright, jadi itu pandangan saya. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada 2 perkara yang saya kongsikan tadi. Ya, yang pertama, Ketua Polis Negara menyatakan untuk memantau rapi ya berkaitan dengan amalan ajaran sesat dan juga penganut-penganutnya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan individu ataupun syarikat ya, pengarah syarikat yang ditahan atas kes suapan untuk mempercepatkan mendapatkan tuntutan subsidi yang bernilai semaya Rm600 juta ringgit, sahabat-sahabat semua. Wow, itulah kerja-kerja para perasuah ya di luar sana. Hari-hari ini ramai yang begitu membenci Perdana Menteri kita kerana usaha tegas, usaha kuat sedang dijalankan untuk memerangi gejala korupsi rasuah ini. Dan terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, berikan dalam ruangan komen. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan,
tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekiannya daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.